Okay, so seperti biasa, cikgu kena start daripada guru. Okay, menu guru. And then, bila cikgu klik menu guru, yang ni akan muncul. Klik pada Padlet. Alright, so as you can see here, dia kata sign up for free, install Windows app. Kalau cikgu nak install, terpulang pada cikgu. Saya tak nak yang tu lagi. Atau cikgu sudah ada login sendiri, sudah pun sign up sebelum ini, dan cikgu boleh klik button login. Tapi saya mula daripada scratch. So sign up for free. Okay, klik pada button and then sign up with Google. Okay, obviously itu yang kita buat. Seperti sebelum ini juga, semua app-app di bawah MOE ID boleh digunakan yang menggunakan Google. Okay, so klik. So tak susah. KPM sudah pun register nama kita semua, so kita tak perlu susah isi fill up nama dan sebagainya. Okay, dan saya pilih saya punya ID, MOE ID. Alright, okay, so as you can see here, okay, kita ada interface dia, kita panggil dia sebagai dashboard. Dalam dashboard ini saya nak tunjuk cara untuk saya tunjuk apa kegunaan Padlet ni dulu. Kita explore apa kegunaan Padlet ini. Okey, dengan saya menunjuk beberapa contoh. Cikgu boleh lihat, saya dah pilih beberapa contoh di sini. Contoh yang biasa yang kita boleh saya bagi contoh di sini adalah jom add YouTube. Ini contoh yang sangat mudah. Kalau cikgu nampak di sini, biasa orang kata Padlet ni adalah, kalau cikgu yang pernah guna Padlet ni lebih kepada notice board. Okey, di mana kita letakkan notis, orang letakkan perbincangan dan sebagainya. Saya boleh gunakan Padlet ini juga. Padlet ini juga ada features-features lain. Contoh di sini, ini adalah untuk label map Malaysia contohnya. Okey, beberapa label sudah pun dibuat di sini. Okey, so kalau cikgu lihat di sini, dia bila klik button di sini, dia kena, oh, dia ada Singapore. Okey, kalau dia klik button, saya besarkan sikit. Ini adalah online, dia perlu online. So, lundu, klik, ini akan muncul. Okay? Cikgu boleh bagi peluang pada pelajar-pelajar untuk menanda bandar-bandar di seluruh Malaysia. Walaupun pelajar tidak pernah pergi ke bandar tersebut, sekurang-kurangnya dia tahu, oh, inilah kedudukan bandar, ini adalah cerita tentang bandar tersebut dengan klik. Okey, cara untuk add. Nanti saya tunjuk dulu cara untuk add. Sekarang, nanti lepas tu saya akan bagi peluang untuk cikgu-cikgu pula untuk add bandar-bandar di seluruh Malaysia. Okey, contohnya saya nak add sesuatu interesting thing video YouTube tentang Muka. Okey, saya akan klik button di sini. As you can see here, button add ada di sini. And then kita ada, dia kata search a place by a name. Atau cikgu boleh drag and drop pin je. Okay, saya lebih suka gunakan search. Saya boleh nampak di sini ada nama Muka di sini. So saya just type MUKAH, dah keluar list. Okay, klik. Dia terus labelkan tanda pin di sana. And then Muka. Alright, then apa option-option yang kita ada? Perkara-perkara yang kita boleh masukkan. Cikgu boleh klik upload. Upload di sini ialah untuk memasukkan gambar daripada laptop cikgu sendiri. Ini saya cadangkan jangan suruh. Sebab apa? Padlet yang free ini ada limitation. Ada limitation. Ada macam hard disk, okay, macam pen drive. Kalau selalu diamalkan, confirm file akan terlalu besar. Okay? Then, so kalau bukan upload, cikgu suruh pelajar-pelajar pilih option-option lain. Option lain di sini adalah link. Kalau sudah ada link daripada website lain-lain, dia boleh copy paste di sini saja terus. Okay. Atau yang paling senang sekali, tekan search. Suruh pelajar, ajar tekan search. Senang, kita ambil apa yang ada daripada internet, letakkan di sini. So, bila tekan button search, ini akan muncul. Klik Muka. Kita ada beberapa option di sini. Nak letak web ke, nak letak image ke, okay, atau nak letak GIF ke, atau YouTube ke, atau Spotify lagu ke, tentang Muka, boleh dimasukkan di sini. Tapi saya tak nak. Dalam cerita ini kita nak masukkan YouTube. So cari Muka YouTube. Okay, there. Saya klik. Lepas tu tunggu, dia tengah save. Ini bukan download, ini bukan transfer file. Remember that. Ini hanya melibatkan dia Padlet hanya copy paste link tu saja, link YouTube dia saja di sini.
Faham? Okay, so dia tidak akan heavy. Cikgu pun tak perlu risau data cikgu habis dan sebagainya. Okay, so pelajar boleh letak, saya atuk, saya ada di sini. Alright, okay, ni pelajar lah. So saya boleh tahu siapa yang tulis ni. Sebab saya yang buat di sini, so saya akan nampak nama saya lah. Kalau pelajar yang tulis, then nama pelajar akan muncul. Then that's it. Click outside, teruslah muka sudah ada satu label. Okay, so pelajar-pelajar boleh explore lah. Siapa yang letak di sini, siapa yang letak di sini. Kita tahu, and then apa cerita tentang tempat tersebut. Okay, atuk dia tinggal di sana ke dan sebagainya. It will be very interesting. Pelajar secara tidak langsung akan belajar tentang tempat-tempat di Malaysia, khususnya di Sarawak ni. Okay, so sekarang saya akan sharekan file ini kepada cikgu-cikgu yang sedang menonton. Sama ada cikgu-cikgu menonton melalui YouTube ke, melalui laptop ke, atau itu up ke cikgu. Yang penting adalah kalau cikgu gunakan dua device, harap ada dua device di depan cikgu. Saya akan bagi QR code. Macam mana dapatkan QR code ni? Tengok button ni. Semua yang ada dalam aplikasi site dalam GC ini, Google Classroom atau Delima ini, boleh di-share dengan menggunakan button ini. So setiap kali tengok di sebelah kanan atas, ada tak button share? Klik pada button share. As you can see here, inilah button share. So option privacy, change privacy, semua yang warna pink ini boleh diubah. So kita boleh add member. Add member di sini kita akan add member menggunakan email, name dan sebagainya. Kalau sudah ada save, ini tak payah sebab saya tak tahu siapa yang sedang menonton saya sekarang. Saya akan cuba cari QR code. Sebelum QR code, tengok sini, saya tunjuk dulu. Change privacy. Inilah option-option yang lain-lain yang ada. Private, jadikan dia private supaya cikgu saja yang boleh akses. Hidden daripada public, tak boleh see dan sebagainya. Letakkan password kalau nak jumpa hidden daripada see. Kalau ada orang nampak ni pun, kita nak gunakan, kita suruh dia letak password. Masukkan password baru boleh buka dan sebagainya. Ini sesuai untuk admin dan sebagainya. Okay, so secret dan public ini maksudnya siapa-siapa boleh isi. Saya tak nak itu. Okay, can write. Can write ini boleh pun ada pilihan dia juga. Okay, read saja ke boleh, write, edit. So di sini baiklah kita bagi peluang untuk dia write. Okay, ini untuk edit. Edit bermaksud di sini dia boleh ubah sesuai semua Padlet ni. Ini untuk collaborator lah, sesuai untuk guru. Kalau ada dua orang guru, so jadikan seorang lagi guru juga sebagai can edit. Okay, then press back. Then seterusnya dia ada option untuk share. Kita ada copy link to clipboard. Saya nak gunakan di sini. Later on, yang bahagian share lain kita gunakan nanti. Sekarang saya nak cikgu-cikgu explore penggunaan dia. Saya nak cikgu-cikgu label. Saya bagi beberapa minit. Mungkin dalam beberapa minit lah. Okay, saya tengok nanti. Saya akan paparkan QR code. Inilah QR code untuk Padlet ini. So sekarang saya bagi masa untuk cikgu-cikgu ambil handphone cikgu. Ambil handphone ke cikgu dan okay, so cikgu search untuk QR code scanner. Okay, saya tunjuk ini daripada phone saya. Cikgu pelajar hanya perlu scan ni saja. Okay, dan open browser. So dia akan bagi option, saya gunakan Chrome atau cikgu boleh gunakan Padlet juga kalaulah cikgu sudah pun ada Padlet. Okay, so pelajar akan buka, cikgu pun boleh macam tu. Cikgu buka, bagi dia besar sikit. Okay, saya nak letak, pilih mana-mana tempat lah. Okay, gunakan dia kata, jangan guna satu tangan. Okay, gunakan dua tangan, move. Menggunakan dua tangan. Katakanlah saya nak letak niah. Okay, saya nak labelkan niah di sana. Saya tekan button plus ni dan saya akan type niah dan enter niah. Okay, so niah sudah pun di label. Sekarang saya akan search, tekan search niah. Okay, dan YouTube still bergantung kepada tempat internet lain cikgu. Okay, dan saya akan terus pilih YouTube mana-mana yang saya rasa sesuai. Dan tunggu dia save link dia. Okay, dan saya type, saya pernah
sini. Okay, then cikgu boleh tekan button save di atas sini. Okay, so sekarang ini sudah masuk dalam kita punya Padlet. Got it? Okay, saya bagi masa untuk cikgu cuba. Okay, silakan. So, tahniah kepada cikgu-cikgu yang telah berjaya. Okay. Sekarang kita pergi kepada cara untuk make a Padlet. So, tadi cikgu sudah lihat cara bagaimana Padlet ini digunakan dalam senario biasa. Yang Padlet yang digunakan tadi, saya boleh biarkan tempoh masa untuk beberapa hari untuk biarkan, dan kita boleh buat pembentangan selepas itu, atau pelajar boleh buat pembentangan selepas itu, tak ada masalah. Okey, sekarang kita lihat cara untuk membina Padlet. So, press button pink ini, make a Padlet. Okey, dia akan keluar option-option yang ada di sini. Okey, saya akan pilih satu option yang very simple. Contohnya kita ambil wall. Okey, kita nak bincangkan, saya select. Kita nak bincangkan apakah perasaan cikgu-cikgu tentang kursus ini, bengkel ini. Okey, so saya akan tukar title. Cikgu boleh nampak di sini ya, bila saya tekan ni dia berubah. So, apakah perasaan anda berkenaan bengkel siri 1? Okay, tanda soalan, sorry. Okay, then description kita boleh tambah apa-apa guna ekstra tentang soalan berkenaan. Okay, cikgu boleh letakkan perasaan, cadangan, permintaan, dan lain-lain. Boleh. Okay, then icon, kalau cikgu nak tambah, cikgu boleh letak sini no icon, atau ada icon pun boleh. Ini saya punya lah. Senang untuk kita nak cari. Okay, kita boleh pilih di sini ya, ada banyak icon di sini. Okay, saya dah pilih satu yang simple. Okay, then access wallpaper ni boleh ditukar kalau cikgu nak wallpaper yang lain, atau cikgu nak add wallpaper sendiri pun boleh. Okay, cikgu boleh search image dan sebagainya, tidak ada jadi isu di sini. Nampak lebih menarik berkaitan dengan khusus atau bengkel atau tajuk yang cikgu nak bincangkan. Okay, then display the name of each post. Senanglah kalau ada yang ada nama. Kalau pelajar-pelajar, bagus cikgu biarkan dia attribution display. So, kalau pelajar login menggunakan MOE ID, dan senang, tidak ada masalah. So, sebelum pelajar-pelajar boleh isi dalam Padlet ni, suruhlah dia login dulu pelajar untuk sign up, cara belajar seperti yang saya tunjukkan tadi ya. Dan cikgu boleh tick bahagian komen untuk setiap posting pelajar-pelajar, pelajar lain boleh komen kalau nak. Okay, dan require approval, ini untuk case moderator to approve. Okay, maksudnya di sini ialah apa-apa message yang nak ditampilkan di sana, dia akan datang kepada inform cikgu dulu, orang yang buat itu dulu, sama ada ia dibenarkan atau tidak. Okay, dan kita juga boleh filter bad words. Ini kalau pelajar-pelajar nakal lah. Okay, so yang lain-lain saya rasa tidak ada masalah di sini, dan cikgu boleh terus tekan button next di atas sini. Okay, ini boleh pilih ya, first atau last. Cikgu nak yang terkini ke, atau cikgu nak yang first punya duduk di atas, stay di atas sana ke. Biasanya kita ambil yang terkini itu di atas. Senang lah. Okay, next. Nampak yang terkini itu di atas. Alright, start posting.
So sekarang Padlet kita ni empty. Macam mana saya nak share? Macam tadi juga. Okay, saya akan open share button dan saya akan pergi kepada change privacy ini. As you can see here, dia sudah pun setkan dia. So can write. Kalau cikgu tukar option ini, maka dia hanya boleh read saja. So kita tak nak lah. Kita letak can write, biarkan saja. Dan back. And then kita ada beberapa cara untuk share. Copy link to clipboard. Maksudnya di sini kita nak letak link itu di tempat lain. Okay? Atau get QR code, atau embed in your blog, atau email, atau share in Facebook, Twitter, atau share Google Classroom. Dan save export ni lain cerita. Nanti saya lihat, saya tunjuk. Okay, share on Google Classroom. Saya tunjukkan ni. Bila cikgu klik button share Google Classroom, maka kelas akan muncul. Saya akan pilih bengkel kita. Dan action, make it as an assignment. Tugasan untuk guru-guru, cikgu-cikgu. Dan saya akan klik title. Inilah tajuk yang akan muncul dalam bengkel nanti. Sila share perasaan anda mengenai bengkel siri 1. Okey, dan cikgu boleh letak di sini. Kalau nak ada point, boleh letak, biarkan saja. Due date, no due date, topic. Saya letakkan di sini Padlet. Alright. Okey, dan assign. Saya boleh terus assign atau saya boleh schedulekan dia untuk di-assign. Okey, saya akan tekan button assign. So dia tengah assign. Okey, there, already there. Okey, cikgu boleh klik, saya klik view, view untuk classroom. Tengok bagaimana dia akan muncul nanti. Okey, there, new classroom. New assignment. You can see here, dia akan muncul. So, pelajar-pelajar atau cikgu hanya perlu klik dan tunggu yang lain-lain akan isi. Okey, saya tutup ini dulu. Okey, kita balik semula kepada sini. Sekarang saya bagi peluang untuk cikgu-cikgu sekalian untuk masukkan perasaan anda dengan menggunakan QR code. Sekali lagi, okey. So, silakan. Cikgu-cikgu sekalian, dipersilakan.